Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita nak cerita sikit pasal Toyota. Toyota kebelakangan ni selalu kena belasah. Kena belasah sebab kononnya Toyota tak berminat untuk beranjak ke elektrik. Betul lah kenyataan yang dikeluarkan oleh Akio Toyoda tu, kalau kita tengok memang kita boleh interpret macam tu lah. Tetapi Toyota ni pula pelik juga kerana mereka ni sebenarnya ialah pelopor dalam dunia teknologi hybrid, iaitu satu usaha untuk menjadikan kereta yang menggunakan enjin pembakaran ni lebih menjimatkan minyak dan lebih bersih dan kurang pencemaran. Kalau kita tengok teknologi hybrid ni adalah satu teknologi yang sangat kompleks, dan bila Toyota menghasilkannya dalam bentuk Prius pada tahun 1997, ramai orang berasa skeptikal lah, termasuk juga saya, dan saya katakan bahawa ini satu teknologi yang sangat complicated, iaitu ada dua sistem pacuan, ada yang elektrik dan juga ada enjin pembakaran, dan macam mana kita nak satukan sekali supaya ianya menjadi satu sistem yang seamless, yang kita tak rasa lah bila dia masuk, bila yang ni keluar, dan macam mana ianya boleh bergabung untuk menjadikan ianya lebih menjimatkan minyak. Tetapi terbukti teknologi Prius memang dapat menghasilkan satu produk yang sangat menjimatkan minyak. Untuk mencapai kadar pengurangan karbon dioksida sama seperti sebuah kereta bateri elektrik, kenderaan hybrid mungkin kena ada 3 kali ganda. Maksudnya untuk setiap kereta BEV, kena ada 3 buah kereta hybrid untuk mencapai penjimatan yang sama. Dan Toyota telah menjual lebih kurang 18.1 juta kenderaan hybrid. Jadi kalau kita congak-congak secara kasar, ianya sama ataupun equivalent dengan menjual 6 juta kereta BEV lah dari segi penjimatan karbon dioksidanya. Dan kalau kita tengok jumlah bateri yang sudah dipasang kepada semua kereta hybrid Toyota, dikatakan ianya serupa seperti 260,000 bateri electric vehicle. Jadi mengikut Toyota punya argument, dia kata kalau kita tengok congak macam ni, ini bermakna dengan menggunakan bateri yang kurang daripada BEV, iaitu hanya untuk 260,000 BEV, dia telah berjaya mencapai penjimatan yang sama seperti 5 juta lebih BEV. Itu Toyota punya argument tu kenapa sebenarnya buat masa sekarang ni hybrid ni masih lagi relevan. Toyota memang mempunyai pelbagai jenis teknologi, tetapi saya faham diorang ni seperti banyak syarikat Jepun mempunyai proses yang konservatif. Macam Toyota ni, fokus dia ialah sebenarnya kepada ketahanan kereta, kelasakan kereta. Itu pasal kadang-kadang kita tengok, walaupun masa zaman ICE pun kereta-kereta yang mampu milik, yang Toyota memang tidak ditawarkan dengan teknologi yang terlalu canggih, walaupun kita bandingkan dengan jenama-jenama lain daripada Jepun. Dan banyak kali bila kita persoalkan benda ni, Toyota kata buat apa kita nak tawarkan sesuatu teknologi yang tidak terbukti untuk menjadikan pemandu ataupun pemilik lebih risau. Jadi saya rasa dalam keadaan sekarang ni, Toyota melihat keadaan dunia yang tidak sekata. Ada negara yang masih lagi menggunakan teknologi yang menjana elektrik yang kurang hijau, dan ada yang lebih canggih. Memang sebenarnya kalau kita nak nilai kereta, dia punya kadar pencemaran ni, kita tak boleh tengok hanya pencemaran semasa digunakan. Itu betul. Memang kita kena tengok orang panggil well to wheel. Maksudnya daripada sumber tenaga dihasilkan, penghasilan kereta itu tersebut, penggunaan kereta tersebut dan kitar semula. Jadi memang kalau kita tengok sebegini, memang ada hujah-hujah yang boleh kita pakai untuk mengatakan bahawa jika tenaga elektrik yang dihasilkan itu masih lagi menggunakan arang batu ataupun sumber-sumber yang mencemar, kemungkinan negara tersebut belum bersedia untuk berganjak terus kepada elektrik. Tapi pada saya, hujah sebenarnya yang patutnya kita fikirkan ialah sama ada satu negara itu sudah bersedia dengan dia punya infrastruktur lah. Sebagai contoh, kita di Malaysia ni belum ada lagi kereta elektrik yang dia bawa masuk yang mampu milik. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, apabila kereta elektrik itu mampu milik pun, adakah kita bersedia untuk menggunakannya sebagai kenderaan harian sepenuhnya? Ataupun adakah kereta elektrik yang kita beli itu masih lagi mempunyai aplikasi yang terhad? Kerana kereta elektrik mempunyai jarak pemanduan yang, nak kata terhad, tidak. Sebab sekarang ni dalam 250 sehingga 350 km tu dah menjadi lazim, walaupun untuk kenderaan elektrik yang mampu milik. Untuk kenderaan-kenderaan elektrik yang lebih mahal, mempunyai julat jelajahan yang mungkin lebih besar, 600, 700, dan ada yang sampai mencecah 1000 km. Jadi kalau kita tengok kereta elektrik yang mampu milik pun dengan julat pemanduan 350 km, ia masih lagi memerlukan pengecas laju jika kita mahu mengambil perjalanan jauh.
Dan di Malaysia, seperti juga di negara-negara Asia yang lain, dan saya kata sekiranya seluruh dunia juga, setahun mungkin 2-3 kali kita nak melakukan perjalanan jauh. Sama ada road trip untuk bercuti ataupun nak balik kampung. Kita kat Malaysia, balik kampung tu macam kena 3-4 kali setahun. Kalau yang jauh pun, setengah orang tiap-tiap bulan balik kampung, setengah tiap-tiap 2 minggu balik kampung, dan ada yang tiap-tiap minggu balik kampung pun ada. Jadi untuk perjalanan jarak jauh ni memerlukan DC fast charger dalam perjalanan, dan itu masih lagi belum ada di Malaysia. Tapi boleh kita katakan untuk penggunaan harian, mungkin dah bersedia, kita boleh pasang wall box di rumah dan gunakan seharian. Masalahnya, teknologi ni masih lagi terlalu baru. Jadi ramai orang yang masih lagi berasa kurang yakin dengan julat pemanduan. Mungkin dia takut apabila bateri habis, macam mana dia nak meneruskan perjalanan. Jadi bila kita bawa kereta biasa, tangki minyak dah kosong, tak perlu risau sangat kerana stesen minyak ada, jarak dia dekat, tak jauh lah, tak pernah jauh lebih daripada mungkin 5 km kita dah jumpa stesen minyak. Tapi tempat pengecharge masih lagi belum banyak. Kalau awak ingin membeli kereta elektrik tersebut mestilah kereta yang ketiga ataupun yang keempat. Maksudnya awak dah ada kereta enjin pembakaran biasa untuk pelbagai kegunaan lain, dan kali ini untuk keadaan yang ketiga anda ingin mencuba untuk mengurangkan beban karbon anda ke atas bumi, jadi awak belilah kereta elektrik. Kereta hybrid ni memang by nature dia, boleh kita nampak dia tak boleh nak argue macam mana lagi pun, sebab kereta tu mempunyai dua sistem pacuan. Jadi sudah tentu ianya lebih kompleks daripada kereta yang mempunyai satu sistem pacuan. Dengan itu, kos untuk membina kenderaan hybrid ni mungkin lebih tinggi daripada membina kenderaan biasa. Oleh sebab itu, ianya memang memerlukan insentif untuk menjadikan harganya kompetitif dengan kereta pembakaran biasa. Inilah sebab kenapa saya rasa Toyota melangkah ke arah hybrid di Malaysia ni. Kerana kita punya suasana masih lagi belum mengizinkan untuk kita terus melonjak ke battery electric vehicle. Mungkin seorang akan kata tak adil lah kita memberikan kelebihan dari segi keuangan kepada kenderaan-kenderaan berteknologi tinggi ini semata-mata kerana kita nak menghasilkan anjakan. Masalahnya dengan hujah tersebut ialah bila kita tengok pelbagai kajian yang dilakukan, kebanyakan negara di dunia tidak menawarkan harga tenaga pada harga penuh. Kebanyakan negara di dunia menawarkan tenaga dengan sedikit subsidi ataupun banyak subsidi. Kita tengok YMA di Amerika Syarikat juga pun, harga minyak sebenarnya sangat rendah. Dan ini kerana terdapat pelbagai insentif yang diberikan kepada industri minyak. Industri minyak seluruh dunia memang dikira sebagai industri penting, terutamanya untuk negara-negara yang memang mempunyai sumber minyak yang besar. Jadi pelbagai kelebihan yang diberikan dari segi insentif cukai, dari segi insentif pelaburan, insentif teknologi dan pelbagai-bagai untuk membolehkan industri tersebut membangun. Jadi oleh sebab itu kita nampak sekarang antara masalah yang kita alami sebagai dunia iaitu pencemaran ini berlaku kerana kos sepenuhnya tenaga, dan pencemaran itu tidak dikenakan ke atas kita, ke atas perniagaan dan ke atas seluruh ekonomi. Oleh itu kita tak nampak kos alam sekitar dalam kita punya buku kira-kira. Itu yang menyebabkan kita mencemarkan dunia dan menggunakan bahan api dengan sambil lewa. Teknologi hybrid Toyota ni dah masuk generasi keempat. Jadi menurut Toyota sekarang, dia punya hayat bateri itu dah sama dengan hayat kereta. Maksudnya dia punya ketahanan bateri itu sama macam enjin biasa. Selagi kereta tu ada, sepatutnya bateri itu tahan. Ketahanan bateri ini dia dapat dicapai menggunakan pelbagai strategi, dan antaranya ialah sistem penyejukan yang berkesan yang memastikan suhu bateri tidak naik. Suhu ni antara musuh ketat bateri. Kalau dia suhu naik terlalu tinggi luar daripada julat operasi, ia menyebabkan bahan-bahan kimia di dalam kem bateri tersebut menjadi tidak stabil, dan ada kalanya menjadikan ianya tidak begitu berkesan untuk menyimpan tenaga. Sekarang ni kalau kita tengok kereta-kereta yang berprestasi tinggi daripada Eropah dan daripada Jepun, hampir kesemuanya menggunakan sistem hybrid untuk membantunya mencapai prestasi yang tinggi tersebut. Ini kerana peraturan pencemaran di seluruh dunia dah semakin ketat, dan tidak ada kereta yang boleh menghasilkan prestasi yang begitu tinggi tanpa melepasi had pencemaran. Jadi kalau kita tengok sebuah syarikat yang besar, mungkin mereka akan ada 1-2 kereta yang menggunakan enjin ICE semata-mata untuk mencapai prestasi yang tinggi. Tetapi selebihnya, mereka akan gunakan sistem hybrid untuk menghasilkan kereta yang mempunyai pemanduan yang lebih bertenaga. Kerana inilah cara untuk mereka
mematuhi had-had pencemaran yang ditetapkan oleh kebanyakan negara di dunia. Dan sejak kebelakangan ini juga kita tengok dalam perlumbaan-perlumbaan lasak seperti di Le Mans dan juga FIA World Endurance Championship, pelbagai kenderaan hybrid telah berjaya mencapai kemenangan. Untuk Toyota pula, mereka mempunyai kereta lumba hybrid TS050 yang telah memenangi pelbagai perlumbaan, termasuklah juga Le Mans. Kalau kita tengok pula evolusi bateri kenderaan hybrid, dia memula dengan nickel metal hydride. Nickel metal hydride ni dulu banyak digunakan dalam kamera digital yang awal-awal banyak menggunakan nickel metal hydride sebelum mereka berganjak kepada lithium ion. Dan kini Toyota pula sedang mencuba satu teknologi baru yang dipanggil bipolar nickel metal hydride battery. Yang nampak macam ini satu sistem yang boleh menggandakan kuasa yang dihasilkan oleh bateri dalam isi padu yang sama ataupun dalam ruang yang sama. Jadi menjadikan ianya bateri yang mempunyai kepadatan tenaga yang lebih tinggi. Dalam membangunkan bateri ini penting juga membangunkan apa yang dipanggil Battery Management System ataupun BMS. Sistem pengurusan bateri ini penting kerana untuk bateri yang boleh di-charge semula ni, apa yang penting ialah cara kita menge-charge-nya dan cara kita mengambil keluar tenaga. Jangan terlalu laju masuk, jangan terlalu laju keluar, dan jangan terlalu kosong dan jangan terlalu penuh. Jadi sistem BMS inilah yang memastikan semua faktor-faktor yang kita kenakan ke atas bateri tersebut dapat membantu untuk mengekalkan ataupun memanjangkan hayat bateri. Dan saya percaya sebenarnya Toyota ni dia orang kerana terlalu konservatif. Kita boleh kritik dia kerana dia terlalu konservatif, tetapi dia punya sasaran kenapa dia konservatif tu ialah kerana mereka sudah biasa dengan adat memberi pengguna kereta yang tak pandai meragam, kereta yang tak manja. Kita tahu kalau kita beli kereta Toyota ni, salah satu sebab kenapa kita beli kereta Toyota ni ialah sebab resale value dia bagus. Kenapa resale value dia bagus? Sebab kereta Toyota ni tahan dan dia lasak. Pada saya sebenarnya Akio Toyoda tu mungkin jawapan dia tu mungkin membolehkan orang mengkritik Toyota. Tak mungkin Toyota tidak mempunyai plan untuk menghasilkan battery electric vehicle. Cuma mungkin dia are more honest, dia lebih jujur dengan dia punya timeline, dengan sasaran-sasaran dia. Some companies cakap PR dia cantik, tetapi realitinya tak begitu cantik. Tapi Toyota ni mungkin dia terlalu jujur. Dia cakap jujur, pasal itu perancangan dia, dan secara ikhlas dia cakap, dan akibatnya dia kena kutuk dan kena bantai. Dan setidak-tidaknya kita kena perlu menghormati kepakaran Toyota dalam memahami pasaran. Kerana kalau dia tidak memahami pasaran, tidaklah ia menjadi syarikat kereta terbesar di dunia. So, apa pendapat awak? Awak rasa Toyota ni patut dikutuk ataupun kita rasa sebenarnya apa yang dia cakap tu masuk akal dan boleh diterima pakai, cuma pendapat yang berbeza? Kalau awak ada komen, tulis kat bawah. Apa-apa pun kalau awak suka video ni dan awak rasa ada maklumat yang bagus, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Saya juga minta tolonglah kalau boleh tolong tekan subscribe dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.